Nampak. Nampak. Kita dah cari A union B dengan C prime, then kita lukislah dia dekat atas number line. A union B negative 3, 4. Okay, tadi C prime kan, kenapa saya kata close? Sebab C adalah negative 1 to infinity, tak termasuk. Ni adalah C. C prime selain daripada C. Apa maksud selain daripada C? Memanglah ke sana. Ya, ke sana. Tapi dekat sini mestilah close sebab yang berlawanan dengan C tadi. So ini adalah C prime awak. Okay, tolong hati-hati ya bila soalan macam ni. So ni soalan konsep, sangat basic. Soalan konsep ni dia selalu keluar dalam UPS. Sebab tu awak kena fahamkan basic, tak boleh main hafal sahaja. Alright, so C prime tadi daripada negative infinity ke negative 1. So negative infinity ke negative 1. Macam ni lah. This is your C prime. Then A union B adalah negative 3, 4. Sebab soalan tu minta intersection. So kita pun tengoklah yang ada kedua-dua. Which is itu. Dan that's why lah jawapan dia negative 3, negative 1. Okay. So ini adalah cara untuk buat soalan nombor 5. Tak boleh terus daripada 3 ni awak pergi terus buat macam ni. Tak boleh sebab saya tak nampak mana C prime tu. Suka hati je. Okay, kita tak boleh lorek di atas angin ya. Kita tak boleh lorek di atas angin. Awak kata oh tu dia intersect cikgu, tak boleh. Lorekkan tak boleh berada di atas angin kalau soalan tu adalah soalan intersection. Sebab bila intersection, dia mesti ada dekat kedua-dua line tersebut. Kalau union tak apalah atas angin. Sebab kalau bawah tak ada, atas ada. Kalau macam ni kan. Ini open. Tak termasuk negatif 1. Tapi okey tak apa. Bawah ada negatif 1 termasuk. Yang ni pun sama. 1 tak termasuk. Tapi atas ada okey, tak ada masalah. Sebab dia union. Sekarang intersection. So this is a very important. So tadi daripada ramai-ramai tadi. Saya boleh terima working Natasha dengan Iqbal tu sahaja. Okay, yang lain boleh tolong buat correction. Natasha pun boleh buat correction sebab saya nak tengok ada C prime. Natasha tadi tak lukis C prime apa. Okay, any question for question number 5? Question number 5, any question? None so far. None so far. Okay, very good. Adila, anyone else wanna ask any question? If not, yes? Saya kurang jelas macam mana yang C prime tu jadi negative infinity. Okay, boleh? Tak apa, kita tengok. Okay. So, C kan? C adalah negative 1 to infinity. Okay, soalannya adalah C prime sama dengan apa? Kan? Siapa yang tanya tadi? Tak perasan. Syira. Okay, Syira. Kita tengok kita lukis C prime dekat atas number line. Okay, number line dia mesti goes to negative infinity dengan goes to positive infinity. Maksudnya bila soalan sebut real number, apa itu real number? Real number adalah semua nombor di atas real number line. Sebab tu real number ni adalah negative infinity sampai infinity. Maksudnya daripada sekecil-kecil nombor sampai sebesar-besar nombor. Itu adalah kita punya real number. Sekecil-kecil nombor sampai sebesar-besar nombor. Okay, soalan bagi kita C, negative 1 to infinity. This is C. Apa itu C prime? Kita belajar C prime adalah dia punya complement dia. Maksudnya kalau lelaki, complement dia perempuan. Dia tak ada di tengah-tengah macam tu. Okay, so kalau C, complement dia adalah C prime. So untuk dapatkan C prime, apakah maksud C prime? C prime is any value selain daripada C. So any value selain daripada C, boleh tak kita buat ke sini? Tak boleh lah kan? Sebab sini dah C. Okay, so apa value selain daripada C? Kena
ke kiri lah pula. So kena ke kiri macam tu sampailah negative infinity. Boleh tak tiba-tiba kita nak berhenti? Tak nak lah, C prime saya nak berhenti dekat negatif 2 je. Ataupun negatif 2 juta contohnya. Boleh ke? Tak boleh. Sebab soalan tak ada pun cakap kena berhenti dekat negatif 2 juta. Dia cuma cakap C prime adalah value yang selain daripada C. So siapa yang selain daripada C? Dekat ni atas number line kita kan? Ni atas number line kita. So, apa-apa value selain daripada C adalah semua value yang ke kiri ini. Tapi dekat sini nak buat open ke close? Sebab C tak termasuk negatif 1. Maksudnya C prime termasuklah negatif 1. Macam tu. Okey ke Syira? Okay, madam. Thank you. So, kita dah tahulah C prime tu apa. C prime tu adalah ni C prime which is from negative infinity to negative 1 close macam tu. So it is very important for you to know kat mana kawasan C prime tu. Okay. Okay, next one. Ada lagi soalan? Okay, kalau tak ada boleh throw kat saya. Bila saya sebut throw, maksudnya kalau macam dalam kelas fizikal tu, saya akan jalan dari satu meja ke satu meja untuk check you punya solution. Sebab sekarang tak boleh, that's why saya minta you throw you punya answer. Sebab maths ni dia bukannya asal you dapat jawapan akhir, then maksudnya you boleh jawab. Tak. Okay, macam tadi semua orang pun dapat negative 3, negative 3, negative 1 kan. Tapi 3 orang je betul. Kenapa? Sebab working. Maths is all about working. Like I said, even if your answer is correct, but your working is wrong, you won't get the mark for the answer. That's the cruel part of maths. Tapi betul lah, macam ni nak dapat jawapan kalau working you salah kan. Alright, so that's why I want you to throw. Next one, question 6A. Tolong hantar kat saya nak tengok kat Telegram tadi. Let us see. Six A. Iqbal, awak tak perlu join group tu. Sebab nanti awak akan serabut banyak. Itu adalah group host kepada channel. So that's why siapa yang masuk saya remove. Awak hanya perlu tengok dekat bahagian discussion tu sahaja. Any message akan appear kat situ. Sorry, madam. Sorry. It's okay. Alright, let's see. Okay, Nur Afika, very good. Saya tanya Nur Afika, tengok tak video explanation saya pasal nombor 6? Tengok. Okay, sebab tu Nur Afika boleh jawab. Kan? Yes.
Okay. Aina pun tengok ke video saya? Tengok. Insyirah, kenapa jawapan betul working salah? Okay, very good Faika. Aina. Faika, Aina, Afika. Macam tertinggal satu nombor je. Oh, 4 betul lah. Betul. Okay. Okay. Sorry, tertiup pula kat mic. Madu working betul. Jawapan salah. Okay, anyway. Right. Okay, the only one yang betul je saya rasa. Yang lain tak check jawapan belakang ke? 910123. Betul? So yang lain, yang saya tak sebut nama tu, working salah. Jawapan pun salah. Okay, Faikah betul, tapi working tu selalunya kita akan buat dekat atas satu number line yang sama. Aina betul. Okay, Aina betul macam tadi. Okay, tapi Aina faham tak Aina buat apa tu? Faham. Okay, Insyirah working salah. Walaupun jawapan betul, saya consider as salah. Afika, integer. Integer negatif pun kita consider as integer. Yang Afika buat bulat-bulat 1, 2, 3, 4, 5 tu adalah natural number. Dan 5 pun tak termasuk ya Afika sebab dia not included. Okay? So itu je yang Afika salah, boleh betulkan. Right. Okay, as expected lah. Tapi saya tak expect kelas awak P1, P3 hari ni 2-3 orang je yang betul. Sebab saya dah bagi explanation tu last week lagi. Alright. Okay, so soalan nombor 6 ni dia lain sikit daripada soalan nombor 4. Okay, sebab soalan nombor 4 tu dia just bagi interval. Macam nombor 5 dia just bagi interval, dia tak ada syarat. Okay, kita tengok 6A. Ni baru saya tengok 6A, belum 6B lagi. Alright, the first one set nombor dia adalah x less than 4. Okay, this is the first set number set. Okay, the second number set x less than 4 ni senang je lah. Kalau kita baca dekat dalam number line ataupun ni, kalau kita tukar dia dalam bentuk interval, saya buat color biru lah. Kalau dia dalam bentuk interval, sebenarnya apa? X less than 4 ni, cuba awak baca dia dalam bentuk interval. Interval yang kurungan-kurungan tu. Madam ada share screen ke? Ya Allah, tak share screen ya. Skill tak ada. Okay, terima kasih ya. Bagi tahu awal-awal, kalau tak saya short sendiri pula.
Okey, nampak dah skrin saya? Nampak? Okey. Nampak. Okay, first number 6A. Okay, dia bagi dua set number x less than 4. Okay, x less than 4 ni dalam bentuk solution set. Dia sebenarnya kita boleh juga tulis dalam bentuk number interval. Okay, so dalam bentuk interval kita tulis dia sebagai apa? Negative infinity 4 Negative infinity to 4. 4 Union ke? close bracket. Sorry, close bracket ke? Open. 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 Nak makan apa? Takut Amin. Tak ada apa-apa lah. Mana ada hujan. Alright. So ini adalah dalam bentuk interval dia. Kenapa? Sebab ada orang dia tak nampak kalau tulis x less than 4 ni. Dia nampak dalam bentuk interval. Baru dia boleh lukis dalam number line. So kalau kita lukis ini atas number line dia macam ni je lah. Negative infinity to 4 kan. So 4 ni number line dia. Open Okay, open. So dia goes to negative infinity. Macam tu lah number line dia. Okay, now kita tengok dia punya set nombor yang kedua. Dia kata x is between negative 1 to 5. Where x is a subset for integer. Z ni kan kita belajar dalam first class hari tu adalah integer. Okay. So yang ni kalau biasa atau macam soalan nombor 4, nombor 5 tadi, kalau kita lukis je kat atas number line, kita boleh je lukis macam ni. Which ramai orang buat tu. Okay, tapi salah. Kenapa salah? Kenapa tak boleh lukis macam ni? Kenapa tak boleh lukis macam ni? Sebab dia ada syarat. Dia kata x mestilah integer. Nak apa? Nanti kita pasang meja. Tunggu papa balik Okay. Mama ada kelas. Tengok ni ada kakak abang ramai. Tengok tu. Ada kakak abang ramai. Mama kelas dulu. Nanti mama cakap dengan abang. Okay. Okay. Eklan sekejap Eklan. Abang pergi. Ya, guna pakai tangan. Tapi abang jangan main gunting. Pergi gunting kertas kat luar. Alright. Okay, duduk kat mama. Okay, kat mana dah tadi? Sebelum iklan tadi? Ni, dia ada bagi syarat. Syarat dia adalah integer. Okay, so bila dia syarat dia adalah integer, ingat tak integer tu apa? Integer tu nombor yang negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ada tak saya cakap 0.5 ni integer? Ada tak saya cakap 3/2 ni integer? Ada tak? Ada. So, okay, kalau saya boleh lukis besar sikit lah negative 1 to 5 ni So, saya nak lukis negative 1 to 5 ni besar sikit. Okay, ni negative 1, ni 5. Katalah kita buat macam ni tadi. Okay. Ya. Abang kejap. Mama nak ajar dulu. Okay. Negative 1 to 5 ni, ini semua dalam ni, bukan semua dalam ni integer. Sebab contohnya kita ada kat dalam ni kosong 1, 2, 3, 4. Yang integernya adalah kosong sahaja. 1 sahaja. 2 sahaja. 3 sahaja. 4 sahaja. So di antara negatif 1 dengan kosong ni, integer ke? Di antara ni yang saya buat ni, yang saya bulatkan ni. Adakah ini integer? Tidak. Tidak. Bila dia tidak integer, kita tak bolehlah lukis dekat atas number line kita. Sebab number line kita dia kata negatif 1 sampai 5. Dengan syarat
X tu mestilah integer. So bila kita lukis macam ni, sebab itulah saya kata salah. Sebab kita tak nak nombor point tu. Kita nak nombor yang integer sahaja. Okay, dan kalau awak nak tahu, line ni, negatif 15, line ni adalah terhasil daripada titik-titik nombor desimal tu. Itu yang menjadikan dia line yang macam kita lukis suka hati je straight tu kan. Dia adalah hasil daripada nombor-nombor desimal ni. Maksudnya dia continuous. Dia continuous tu maksudnya dia adalah nombor yang desimal-desimal ni yang menjadikan dia satu straight line tu. Sebab tu bila kita lukis straight line macam ni salah untuk soalan yang dia kata adalah integer atau whole number atau natural number. Tak boleh. Habis tu cikgu macam mana nak lukis dia? Saya nak lukis dia, nampak tak saya lukis point tu tadi dekat nombor tu sendiri? Banyak pula nak padam. Okay. Okay. Large eraser. Okay, so kita tak boleh lukis dia straight number line macam tu. Dia mestilah dalam bentuk. Hari ni kelas kita 2 jam kan? Awak okey lagi? Madam. Okay. Okay. Madam. Yes, nak tanya? Okay. No, I wish to inform. Syafiqah tak dapat masuk kelas jam kedua sebab ada temujanji vaksin dan dia sempat masuk first hour je tadi. Alright, no problem. Okay. Okay, thank you Adila Thank for you. letting me know. Alright, so macam mana kita nak lukis dia punya ni atas number line? Okay, sebab yang atas ni dah settle. Okay, sekarang set yang kedua ni, we have to draw them. Negative 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa pula tadi cikgu kata tak payah tulis nombor-nombor ni? Itu sebab kita tak perlukan dekat atas number line. Sekarang kita perlukan nombor-nombor ni sebab nombor-nombor ni lah integer di antara negatif 1 sampai 5. So dekat negatif 1 sampai 5, apakah integer dia? Negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Cikgu boleh tak saya tak nak tulis number line. Saya tak nak tulis number line. Saya nak senaraikan je nombor tu. Okay. Saya tak nak lukis number line. Saya nak senaraikan je. Negative 1, 0, 1, 2, 3 dengan 4 macam tu. Okay. Memang tak ada masalah awak nak senaraikan nombor macam tu. Tapi masalahnya macam ni kita nak tengok dia punya intersection dengan yang atas. Sebab nombor yang atas ni adalah nombor yang continuous. So bila dia adalah nombor yang continuous macam ni, kita nak senaraikan juga ke nombor yang continuous kecil-kecil daripada 4 sampai negatif infinity ni. Ada berapa banyak pula berbilion-bilion nombor yang kita perlu senaraikan daripada negatif infinity sampai 4. Kalau awak kata awak tak nak lukis number line, nak senaraikan je macam ni. Okay, so nak tak nak memang kita kena lukis dia dekat atas number line warna hijau ni. Okay. Warna hijau ni Okay, now kerja kita adalah untuk cari dia punya intersection. Okay. So, apa yang kita perlu buat? Kita just perlu lukis balik dua-dua yang warna hijau ni dekat atas satu number line yang sama. Negative 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu. Okay. Dan untuk yang first set of number ni, okay, it's less than 4 sampai negative infinity. Okay. And then the second set of number ni, dia adalah nombor yang integer. Negative 1, 0, 1, 2, 3, 4. Okay, 5 tak termasuk lah because it's not included dengan 5. So, ini sahaja nombor dia. Now, ramai dah tahu macam mana nak lukis 1 dengan nak lukis 2 ni. Tapi dia tak tahu macam mana nak baca intersection dia. Okay, intersection tu apa saya kata? Dia mesti ada dekat kedua-dua ni. Dekat kedua-dua. Ini ada, ini pun ada. So, negative 1 ni kat sini ada.
Dekat sini pun ada. So ini adalah kawasan yang kita lorek. Ataupun saya tikkan ke. Boleh tak saya nak lorek sini? Boleh tak? Saya buat lorek macam tu. Boleh ke tidak? Tidak. Yes or no? Yes, tidak. Cannot. Why cannot? Because kita bukannya nak consider. Okay. Sini memanglah ada nombor. Sini ada tak nombor? Tak ada. So bila tak ada, it's not intersect. Dia bukanlah intersection. So to see the intersection, kita tengok yang ada dekat kedua-duanya. Contohnya macam ini. Ini pun ada dekat kedua-duanya kan? Okay. Ini pun ada dekat kedua-duanya. Ini pun ada dekat kedua-duanya. Ini pun ada dekat kedua-duanya. Ini ada tak kat kedua-duanya? At 4? Tak ada. Tak ada? No. No. So, the answer should be yang ini sahajalah yang kita tanda lorek tu. Kawasan yang kita tanda lorek tu. So, that's the answer. Which is -1, 0, 1, 2, 3, 4. No, cannot. Okay, sampai 3 sahaja. So, now kalau kita buat dalam set number macam ni, kita tak boleh letak interval open bracket ataupun close bracket, mesti letak ni sahaja, curly bracket sahaja macam tu. Okay. So ini yang saya explain dalam video saya last week. Okay. Ada lagi ke? Ke saya cakap seorang-seorang ni? Ada. Ada. Okay, ada apa-apa nak tanya? Madam, Ya? yang lorek tu buat garisan je pun boleh kan? Lorek tu buat garisan je pun boleh. Boleh. Garisan asalkan you nampak yang mana. Kalau you nak tick je pun boleh macam ni. Tick kat satu. Jadi Okay. boleh. Thank you, madam. Okay. Ataupun you kata nak buat garisan. Boleh. Sini ya. Ini adalah dia punya intersection dia. Macam tu. Okay. Sama juga dengan 6B. Number 6B. Okay, 6B pun dia bagi 3 sets of number. It's -3, -3, 4 ni nombor interval biasa yang continuous. So, you boleh draw je terus dekat atas number line dia. -3, 4 included. So, -3, 4 macam tu. Okay, first one, X. How about Y? Y is from -5 to 6. Ataupun saya tulis terus dalam bentuk interval. -5 to 6. Tapi dia ada syarat. X must be whole number. Okay, kita macam tadilah. Kita tak boleh lukis -5 terus sampai 6 buat straight line macam tu. Tak boleh. Sebab dia kata adalah whole number. So dalam -5 sampai 6, apa whole number yang awak ada? Okay. -5 sampai 6. Conteng kalau awak tak nampak. Apa? Kosong. 0. Ifah. 0. 1. 2. 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6 macam tu. Okay. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam tu. So ada 7 numbers untuk Y. How about T? T dia cakap X mestilah between -2 sampai 10. Tapi dia ada syarat. Syarat dia mesti prime number. So -2 included sampai 10. Tapi dengan syarat dia mestilah prime number.
Berapa kalau kita buat number line untuk T ni? 2, 3, 2, 3, 5, 7. Okay, so 3, 5, 7. 9 tak ya? 9 bukan prime number. So bukan line. Dia adalah point. Sebab kita nak 2 sahaja, 3 sahaja, 5 sahaja dan 7 sahaja. Kita tak pernah sebut number line prime number adalah 2.5. Tak ada Dia adalah 2 sahaja, 3 sahaja, 5 sahaja dan 7 sahaja. So apa yang awak perlu buat untuk soalan nombor 6B tu? Once awak dah ada this one dengan this one, awak cuma perlu cari ikut soalan. Dia kata find X union Y. Meaning that we have to draw this one and this one dekat atas number line and cari dia punya union. Okay, yang ni yang ramai salah. Okay, kita try lah buat satu soalan untuk soalan nombor 6 ni. X union Y. So kita ada negative 3, 4. Okay, ini untuk satu number line. Dan kita juga ada kita ada negative 3, 4, negative 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam tu. Okay, this is our number line. So untuk first one, untuk X, it is negative 3. Open Open kan? Open ke close? Open, negative 3 to 4. Okay, one line. 1 ni untuk X. Ni untuk X. How about Y? Y kita is 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay, kalau intersection senang. Kita tengok yang ada dekat kedua-dua nombor. But our problem is ni dia nak union. Okay, X union dengan Y. Okay, union adalah ada salah satu pun tak apa. Tapi kena ada dekat salah satu. So contohnya negative 3. Ada tak dekat salah satu? Tak ada. Tapi kawasan ni ada. So maksudnya kawasan ni kita kira lah. Okay, kira. Okay, yang salahnya bila dah sampai 4 ni awak pergi buat macam ni. Okay, kenapa salah? Betul lah cikgu, 5 dengan 6 termasuk. Memanglah 5 dengan 6 termasuk. Tapi 5 sahaja dan 6 sahaja. Di antara 4 dengan 5 ni, ada tak dekat kedua-dua? Tak ada. So bila tak ada, kita tak boleh kira value di antara 4 dengan 5. 5 dengan 6 ni tak boleh lah nak ambil. So that's why lah dekat jawapan tu, dia terhenti sampai negative 3 sampai 4 sahaja. Tapi 5 dengan 6 ni masih dalam jawapan kita. Sebab dekat sini ada, dekat sini pun ada. So that's why lah jawapan dia tu dia union 5, 6. Bukan jawapan salah, bukan saja-saja dia nak guna curly bracket, tak. Bila dia buat curly bracket 5 dengan 6 ni maksudnya jawapan dia daripada negatif 3 sampai 4, yes. Dan juga 5 sahaja dan 6 sahaja pun jawapan dia juga. Okey ke? Okay. Okay. So itu untuk nombor 1. So boleh try buat untuk nombor 2, 3 dengan 4. Sebab memandangkan saya tengok soalan 6A tu pun ramai yang salah lagi. So 6B ni pun saya tak payah tengok lah. Saya rasa awak boleh buat betulkan sendiri. Tapi kalau still tak faham juga, kenapa point-point ni cikgu, kenapa jawapan dia macam tu, awak boleh tanyalah. So ini adalah sangat basic. Very basic question yang kalau awak faham beza line dengan beza point. Sebab point ni adalah nombor itu saja. Then you fahamlah konsep number line tu. Okay, sebab number line ni kita adalah nombor. Tapi line tu dia datang ni daripada hasil nombor kecil-kecil ini. Okay, so boleh try buat untuk meningkatkan kefahaman awak. 6B, 2, 3, 4. Okay, dah 12:08. Ada apa-apa nak tanya?
Untuk nombor 6. Tak ada. Okey. Soalan 7, 8, 9, 10. Dah try buat? Dah. Ada Dah. apa-apa masalah nombor 7? Kita start nombor 7 dulu. Teacher, how to do 7C? 7C, the answer is 3 plus 3i. Tak dapat, madam. Okey, tak dapat. Okey, 7C tu saya ada bagi tahu kan. Jawapan belakang tu salah. Betul tak? Ada. Okay, so 7C 7C, we have 3 plus square root negative 9. Am I right? Yes. Yes. 3 plus square root 9 square root negative 1. Sama tak square root 9 darab square root negative 1 ni dengan square root negative 9? Sama. Sama. So 3 plus square root 9 is 3. Square root negative 1 is? I. This is how you answer question 7C. Thank you, teacher. Welcome. Okay, some more? Madam, Yeah. kenapa dia punya dengan jawapan belakang lain ni? Madam. Kan saya kata jawapan belakang salah. Oh, salah. Awal-awal di Sorry, cover sorry. dah. Tak apa. Saya dah letak juga dalam announcement dalam channel tu kan. Ke tak perasan saya suruh buat konsep practice tu. Okay. Lagi soalan nombor 7. Nombor 7. Kalau nak tanya selain soalan 7 boleh? Ada. Soalan nombor berapa? 9D tu, Boleh? saya tengok jawapannya X equal to 2, Y equal to 0. Dalam kerjanya, saya rasa lah simple sebab saya belum buat. Ya, Sebab tak faham memang apa tu. Ah. Dia just memang letak sifar gitu je ke? X plus yi equals to, nampak tak yang saya tengah tulis ni? Nampak. Tu plus 0i lah sebab dekat bahagian right hand side tu dia punya real je, tak ada imaginary. Maksudnya imaginary dia kosong. So kita kan compare real dengan real, x equals to 2, y equals to 0. Tu je. Okay, nombor 7 tak ada dah nak tanya. Nombor 8. 8A, madam. 8A. Okay, very good. 8A. Siapa yang bertanya tu? Syahmi. Syami. Okay, kita tengok. Tadi yang tanya nombor 9 ni siapa? Iqbal. Iqbal. Okay. Square root 2 minus 5i is squared. Am I right, Syami? Yes. Okay. Square root 2 minus 5i. Square root 2 minus 5i. Okay, sebenarnya saya nak suruh awak throw je soalan nombor 7, 8, 9, 10 ni. Tapi saya percaya ada lagi yang tak buat. Okay, jangan main-main ya dalam tutorial saya. Tolong buat 2 minus square root 2 5i. Square root 2 5i. So kita ada square root 2 5i. Okay, saya buat perlahan-lahan lah. Square root 2 5i yang ni. Square root 2 darab square root 2 dapat ini. Square root 2 darab negatif 5i dapat negatif square root 2 5i. Minus. Okay, square root 2 5i lagi sekali. Okay. Plus. 5 darab 5, 25. I darab I squared. Okay, ramai orang yang selalu salah dekat sini. Sebab dia nampak 5i darab 5i, dia pergi buat 5i squared. Okay, kenapa salah? Sebab yang squared tu sebenarnya both of them 5i squared, bukannya I sahaja yang squared
Okay, so that's why lah kita kena buat kurungan. Kalau tak nak buat kurungan, macam saya terus darab. 5 darab 5, 25. Negatif-negatif terus jadi positif. Okay, I squared kat sini. Okay, now real dengan real, 25 I squared is also equals to negative 25. Sebab I squared sama dengan negatif 1. So, jawapannya adalah negatif 23. Ini kita ada negatif 5 apple tolak 5 apple. So, kita ada negatif 10 square root 2 I for X and Y. Kan? Nombor 8 kan? Tu jawapan dia. Betul? Okey ke? Syami? Yang negatif 10 tu tak faham. Okey, tak apa. Yang ni Okey. Yang ni Syami dapat? Dapat. Okey, kita ada square root. Yang lain pun tengok Square root 2 5i minus square root 2 5i. Ingat tak dalam lecture saya kata cert ni memang ramai orang suka panik bila jumpa dia. Sebab kalau nombor biasa kita boleh nampak 5 tolak 5. Negatif 5 tolak 5 macam tu. So jangan takut dengan cert ni. So apa yang saya akan buat, saya akan letak 5 kat depan. Sebab 5 ni adalah koefisien biasa yang kita jumpa. Square root 2 I. Okay, minus 5 square root 2 I. Okay, anggap ni sebagai apple. Apple kuning. Sebab saya colourkan dia kuning. Hilang. Lari. Okay, Syami. Anggap ni sebagai apple kuning. Sekarang saya ada negatif 5 apple tolak negatif 5 apple. Dapat berapa, Syami? Negatif 10 apple. Negatif 10 apple. Apa apple kita? Square root 2 Square root 2i. I. Okay, dapat dah. Thank you, madam. Okay. So inilah datang dia negatif 10 square root 2 I. So ini yang memang saya selalu bagi analogi dekat student saya lah. Tak kisahlah dia modul 1 ke, modul 2 ke, H ke, F ke, K ke, memang this works kalau you jumpa dengan square root ataupun set. Okay, next one lagi nombor 8, 9, 10. Mana yang nak tanya? Madam, yang nombor 8 yang divide tu macam mana? Divide yang mana? C, D, E, F? Saya bila dah last tu saya tak tahu nak buat macam mana. Kita try buat satu. Nombor berapa? D lah. D 4 over negative 1 minus 3i. Okay, we multiply. Kita nak simplify dia kan. So simplify ni maksudnya dia nak dalam bentuk x plus yi form lah macam dia cakap tu. And yang ni tak bukan dalam x, yi form. So kita darab dengan conjugate negative 1 plus 3i over negative 1 plus 3i. Okay, so bila kita darab dengan conjugate, atas akan darab dengan atas, bawah akan darab dengan bawah. So kita akan ada kat sini negative 4 plus 12i. Okay, yang bawah pula, ingat tak saya kata this is A minus B, this is A plus B. So saya kata hari tu, make sure awak punya minda tidak sedar tu ingat bahawa bila kita jumpa A plus B, darab A minus B, kita akan dapat A squared minus B squared macam tu. Okay, so kalau dalam kes ni kita ada A dan kita ada B ni, so what will happen? Negatif 1 darab negatif 1, 1. Negatif 3i plus 3i. Okay, negatif positif jadi negatif 3i darab 3i. Kita akan dapat 9i squared. Okay, negatif 4 plus 12i. Saya salin je balik. 9i squared negatif 9 darab negatif 1, 10. So, per 10. Okay, sebenarnya kita dah dapat lah sebab bawah ni dah jadi real number. Negative 4 over 10 is actually negative 2 over 5 plus negative 12 over 10 is actually 6 over 5i.
So X awak adalah negatif 2/5, Y awak adalah 6/5. Okay? Madam, our Okay. final answer we always have to separate ke? Yang fraction tu. Madam. Because the question said dia nak dalam bentuk X plus YI form. Dia nak dalam bentuk X plus YI form. So sebab itulah tak boleh tinggalkan macam ni. Mesti macam ni. Okay. Okay, thank you. Okay, ya, lagi? Ya, tadi macam ramai yang bersuara. Madam? Madam? Cepat dah tanya. Hello, hello? Madam, nombor 9E. 9E. Boleh? Okay, 9E. Ini bukan tanya saja-saja tau. Sebab nanti kan saya suruh hantar dekat GC yang dah betul. Yang kat GC tu bukan yang saya check. Kita tengah check sekarang ni. Kita tengah discuss. So yang hantar kat GC tu saya nak tengok yang dah betul lah. Macam nombor 6 tadi kan. Kita dah semak kan. So saya tak nak lah tengok ada lagi yang salah nombor 6 tu bila dah hantar dalam GC So tanya sekarang. Sebab nanti kita akan buat benda lain pula. Banyak lagi latihan. Alright. Siapa tadi tanya 9E? Saya. Saya tu siapa? Tak nampak. Erin. Amy? Erin. Erin Adriana. Kan? Ya. Erin dulu cikgu apa? Cikgu Nasaruddin. Alright. 3x minus 10xi. Okay. Yang ni. First expression settle. Kita darab je dengan x. Okay. Second expression. Kita ada orang dia suka buat asing tau. So kalau awak suka buat asing tak ada masalah. Maksudnya yang ni sebab yang ni nak kena darab conjugate kan. Dia buat dekat luar. Lepas tu baru dia masukkan pun boleh juga. Tak ada masalah. Tapi sekarang saya buat terus je lah. So this is the conjugate. 2i plus 1. Sebab dia punya denominator 2i minus 1 kan. Okay, minus 5 plus 6i. Ni saya salin je balik. Okay, sekarang masalah kita ni tak ada masalah. Yang belakang pun tak ada masalah. Masalah kita yang tengah-tengah ni sebab kita darab dengan conjugate. So, bila saya darab dengan conjugate, saya dapat negatif 10yi plus 5y over 2i minus 1. So, 2i minus 1, 2i plus 1. Kita akan dapat 4i squared minus plus minus 1 lah. Okay. Ini salin balik. Sebab kita selesaikan yang tengah tu dulu. Okay, boleh follow lagi? Boleh. Okay. Boleh. So, Boleh. 3x. Okay, saya sekalikan lah ni. Tak apa, tak payahlah sekalikan dulu. Suka buat shortcut nanti careless kan. Okay, 4i squared adalah negatif 4. Kenapa i squared is negatif 1? Negatif 1 darab 4, negatif 4. Negatif 4 minus 1, negatif 5. So, sebenarnya dekat sini awak ada 10yi per 5 tambah 5y. Tolak 5 tambah 6i equals to 0. Okey, saya nak cakap yang kat sini kan ramai orang akan selalu careless mistake tau bila dia kembangkan. Kita tengok apa akan jadi kat sini. 3x bila saya pecahkan. 10xi minus 10 over 5 adalah 2yi. Kat sini sebenarnya adalah negatif. Kenapa negatif? Sebab ni sebenarnya negatif ni dekat luar dia orang. Dekat luar 5y ni kan. Dekat luar dia orang. So pada asalnya ada yang tak letak kurungan. So bila awak tak letak kurungan, awak ingat macam saya tak letak kurungan. Tapi saya tahu dia tak darab lagi dekat dalam. Sebab ini adalah satu sebutan. Okay, bila kita separate baru saya darab dia dekat dalam. Tapi kalau awak nak... Ya? Teacher. Ya? I power of 2 tu negatif 1 kan? I power of 2. I kuasa 2. Negatif 1. Negatif 1. Oh sorry, ni Pada- negatif 5. Sorry.
Thank you. Okay, so bila negatif jumpa negatif dia jadi positif. Okay, siapa tadi yang betulkan saya? Terima kasih. Okay, negatif jumpa negatif positif. So maksudnya tadi positif lah darabkan dengan dalam tadi. So dekat sini adalah Y. Okay, nasib baik dibetulkan. Kalau tak, panjang cerita nak tengok dia punya kesalahan kat mana. Alright, so now kita dah ada semua ni dalam bentuk yang tak ada fraction, tapi tak, kalau ada fraction pun tak ada masalah. Bukanlah semua macam kita boleh dapat dalam bentuk tak fraction kan. Contohnya 10/3 ke. Tulis je lah 10/3. Tapi yang ni sebab dia 10/5. So kita bolehlah tulis dia sebagai 2 macam tu. Okay. So now kita akan asingkan real dengan real, imaginary dengan imaginary. So what is the real? Real dia 3x plus y minus 5. Okay. Dan imaginary dia pula adalah 2y tolak 10x plus 6 equals to 0. Okay ke Erin? Okay. Okay. So kita tengok balik apa yang kita buat tadi. Kita cuma darab ni yang first tu dengan X and then yang bawah ni kita selesaikan dengan cara kita darab dengan conjugate dia. Okay, ni saya selesaikan conjugate dia sampailah kita dapat dalam bentuk rationalized. Dah dapat dalam bentuk rationalized, dah dapat satu baris macam ni. Kita asingkan pula real dengan real, imaginary dengan imaginary. Now kita boleh compare dengan dia punya right hand side. Right hand side dia ni sebenarnya kosong tambah kosong I. Maksudnya real part dia sama dengan kosong. Imaginary part dia pun sama dengan kosong juga. So kita dah ada dua equation. Ada berapa unknown? How many unknowns that we have? 2. We have 2 unknown. So is it enough to find 2 unknown with 2 equation? Yes. Yes. So kalau kita ada 2 unknown, kita hanya perlukan 2 equation. Kalau kita ada 3 unknown, kita perlukan 3 equation. Now we have 2 unknown which is X dengan Y. Okay. So kita bolehlah cari kita punya unknown tu. Okay, now saya nak simplify ni lagi. Y minus 5X plus 3 equals to 0. Yang ni adalah Y plus 3x minus 5 equals to 0. So apa yang saya akan buat, katalah ni equation 1 tadi, equation 2 tadi, kita tolak lah. So equation 1 minus equation 2, ni buat simultaneous equation dia 5x, negatif 5 tolak 3, negatif 8 equals 0. So x equals to 8, x equals to 1. When x equals to 1, y equals to 5 minus 3, which is 2. So the answer is x equals to 1, y equals to 2. Okay? Okay. Thank you, madam. Okay. Okay. Madam. Yeah. So 9D pun sama konsep dengan E kan? Like 9D sama konsep dengan E. 9D tu lagi senang. Dadu. Dadu. Yeah, because after cikgu explain ni saya faham tu pula. Okay. X equals to 2, Y equals to 0 untuk 9D. Okay, thank you. Thank you, teacher. Welcome. So that's why kita buat exercise supaya kita faham. Kita tak boleh tengok orang lain punya solution, tenung, faham orang lain punya solution dan kata kita faham. No. We cannot understand unless we do it by ourselves. Sebab okay, this is one, tak adalah secret tapi macam satu teknik study untuk maths lah yang saya selalu amalkan daripada dulu. Because I'm not a good student. Even though I'm from MRSM typing, tapi I bukanlah yang excellent student yang memang study hard, memang stay up, semua tu bukanlah. Bukan macam you all. You all kan macam hebat-hebat kan. Boleh result SPM dia. So I biasa-biasa je. Tapi untuk maths, I memang suka
Dan cara I study maths adalah I akan buat tu satu. Dan apa yang I selalu nampak kalau orang yang student I sebelum ni lah, dia suka study solution daripada Pasir punya buku rujukan ke apa kan. Ataupun kalau cikgu punya solution ni dia suka sangat tengok. And then dia kata dia faham. Tapi once I bagi dia soalan yang sama, sebiji, soalan yang sebiji yang dia study solution tu, dia tak boleh buat. Kenapa dia tak boleh buat? Sedangkan dia dah study dah solution tu. Sebab dia memahamkan solution. Dia just fahamkan solution, dia mungkin ada yang hafal, mungkin ada yang faham. Tapi dia kata dia fahamlah solution tu. But then bila kita bagi soalan tu, dia tak boleh jawab. Okay, why? Sebab dia tak study soalan. Kalau awak nak study solution boleh, tapi awak kena study dengan soalan tu sekali. Maths, kita kena study soalan. Maksud study soalan adalah ni. Awak tengok konsep praktis ni. Tengok je soalan, awak dah boleh imagine ataupun dah boleh tahu cara jawab dia. Tapi kalau awak tengok soalan, awak macam tak boleh nak imagine, tak tahu soalan nak apa, tak tahu nak start macam mana. Meaning that you sebenarnya tak faham. You tengok soalan tak faham. Tapi once you tengok solution, you faham. Tapi exam nanti tak bagi you solution. Dia bagi you soalan. So, selalu I tekankan dekat student I, jangan fahamkan solution. Fahamkan soalan. Study the question. Not study the solution. Sometimes we need the solution. Sebab kita memang stuck, tak tahu nak buat macam mana kan. That's why we need the solution. But then first, you must study the question. Okay. Bebel pula tengah hari ni. Okay, this is 9E. Anything else? Dah buat sampai nombor berapa? To be honest with me. 10. Okay, next class. Siapa yang belum start buat nombor 7 tu, tolonglah buat, because selalunya dalam kelas saya akan round each and every person untuk check dia punya solution. Okay, now saya hanya boleh minta awak throw awak punya solution. Dan saya tak boleh nak suruh terus setiap soalan lah sebab banyak kan. That's why lah kita bincang macam ni. So next class P3 adalah hari Khamis. So esok awak ada masa lagi hari ni dengan esok ada masa lagi untuk buat sampai soalan nombor 18 tu. 18 ke? Saya suruh buat nombor berapa? 16 kan? 16, 19 dan seterusnya. Okay. Saya tengok balik. Saya tengok balik, saya suruh buat nombor. Okay, saya suruh buat question 1 until 6 dah boleh hantar dekat dalam GC. Kalau siapa yang nak resubmit pun boleh lepas buat correction. Kalau dia dah tersend sebelum ni, sebenarnya yang saya suruh send question 1 until question 6 tu untuk yang kelas dah bincang. P1, sorry bukan P1. P1 selain P1 dengan P3, P5, P2 dengan P4 sebab diorang dah bincang. P1 dengan P3 belum bincang, so awak hantar lepas discuss lah. Okay, saya suruh juga buat question 7 until question 11 and also question 16. Okay, boleh buat lah sampai nombor 11 dan nombor 16 dan 19 untuk kita bincang untuk next class. Boleh sampai nombor 16? Saya bukan suruh buat sampai nombor 16, 7 sampai 11 dan 16. Macam tu. Kenapa tak buat semua? Sebab takut awak tak sempat buat dan takut kita tak sempat nak bincang. Tapi siapa yang nak buat semua tu boleh, tak ada masalah. Nak tanya PM je tepi. Tapi yang saya nak suruh hantar dalam GC yang saya listkan tu lah. Okay. So I think that's all for today. Ada apa-apa lagi nak tanya ke? Madam. Yes, Erin. Boleh tak nombor 11 tu? Nombor 11. Boleh? 11A. Okay. Kita ada lagi setengah jam. Siapa yang ada apa-apa, feel free lah kalau dia nak keluar ke apa, just let me know and boleh keluar. Sebab saya tahu bukan semua orang boleh fokus 2 jam straight. Alright, so 11A. Still nampak ke screen saya? Tak. Tak ada. Window. 11A nampak dah?
Belum? Okay, Dah. Okay, equals to x plus yi. And then dia suruh solve. Dalam matematik, bila dia suruh solve, maksudnya dia suruh awak cari unknown. Bukan maksudnya selesaikan. It's not literally translate macam tu Then x, y is a union of a real is a subset of real number. Siapa yang buka mic tu tolong off jap. Okay. We have square root 8 plus 6i equals to x plus yi, meaning that dia suruh cari nilai x dengan y lah. Find the possible values of x and y. Okay, now we have like this. So what do we do untuk dapatkan dia dalam bentuk complex number? Kita kena hilangkan square root tu. So one way untuk hilangkan square root tu adalah dengan kuasa 2 both side. Why we have to square both side? Because this one got square root. Kita nak hilangkan square root, kita kena square dia. Tapi kita tak boleh square je seorang-seorang. Macam short sendiri, tak boleh. Kita kena buat dekat both side. Anything yang you nak buat, mesti kena buat dekat both side. Okay, so we square both sides. Air atas meja abang, malu tak air red atas meja. X plus 6i is equals to x squared plus 2xyi plus y squared I squared. Okay ke Erin dan yang lain? Okay, madam. Okay. Boleh. So this one is actually x squared minus y squared. Mana datang y squared ni cikgu? Okay, ni y squared. I squared is equals to negative 1. So negative 1 darab dengan y squared dapat negative y squared lah. Plus 2xy I. So this is actually the real part and this is actually the imaginary part. This is actually the real part. This is actually the imaginary part. Now you boleh compare lah. X squared minus y squared equals to 8. Okay. Dan lagi satu, we have 2xy equals to 6. Okay. Complex number awak punya masalah sampai sini sahaja. Bila kita dah buat dua equation macam ni, bukan masalah complex number dah. Itu adalah masalah simultaneous equation. Okay, now we have to solve this simultaneous equation. Let's say I have y equals to 6 over 2x. Dia akan jadi 3 over x. So, ni equation 2. Ni equation 1. I substitute 2 in 1. Okay, ni you belajar simultaneous equation ni masa form 4 dulu. Okay, now we have x squared minus, instead of y, kita akan substitute 3 over x kan. 3 over x squared equals to 8 macam tu. So now we have x squared minus 9 over x squared equals to 8. So kita tak boleh selesaikan dia sebab ini x squared ni dekat bawah bahagian fraction. So macam mana kita nak hilangkan x squared kat bawah ni? Kita darab semua. Semua maksudnya left hand side kita darab, 8 right hand side pun kita darab. Darabkan dengan apa? Darabkan dengan x squared lah. So bila kita darab dengan x squared, kita akan dapat x kuasa 4 minus 9. Okay, hilanglah. Tak ada dah over x squared tu sebab kita dah darab dengan x squared. 9x squared over x squared hilang minus 8x squared equals to 0. Okay, sebenarnya yang ni adalah equation x power of 4 minus 8x squared minus 9 adalah equation yang kita boleh solvekan guna kuadratik. Okay, kalau awak nak jadikan dia kuadratik, saya akan let m equals to x squared. Kalau saya let m equals to x squared, x kuasa 4 akan jadi apa? M square. X kuasa 2. Minus 8m minus 9 equals to 0. Now you press your calculator to find the roots. For this one, it should be m minus 9m plus 1 equals to 0. Okay, kita tengok negative 9 darab 1 dapat tak negative 9? Dapat. Dan m negative 9m plus m dapat tak negative m? Dapat. Okay, ni boleh tekan calculator je lah. Tekan calculator saja.
Takut gelap, buka lah lampu. Okey, kejap lagi Okey, sikit. Mama sikit lagi. Okey, M equals to 9. M equals to 9. Tapi kita bukan nak M kan? Kita nak X tadi. So, kita tukarlah balik. X squared equals to 9. X squared equals to negative 1. Okey ke Erin? Sebab bukan Erin je. Memang ramai yang PM saya tanya soalan ni. Dan masalah soalan ni adalah masalah algebra. Dan algebra ni adalah masalah sejagat. Masalah seantero dunia. So bila dia jumpa macam ni, kadang-kadang terus tekan kalkulator dapat jawapan tapi working salah. Ada juga yang dia tunjuk saya, dapat je cikgu plus minus 3. Saya terus tekan kalkulator guna x to the power of 4. Sebab kelas Swiss ataupun kalkulator putih tu dia boleh, kelas Swiss saya rasa boleh cari faktor untuk x kuasa 4. Sebab kalau awak pakai kalkulator biasa dia sampai x kuasa 3 sahaja. Okay, memanglah boleh. Tapi awak kena tunjuk juga working. Sebab macam saya katalah, there are some question that they need the working untuk tengok factorization. Okay, now we have x squared equals to 9. Kita tak nak x squared, kita nak x kan? So kita square rootkan lah 9. Dapat square root 9, kita akan dapat plus minus 3. Bila kita square root, mesti akan dapat dua value, plus minus. Okay, so awak akan dapat x equals to plus minus 3. Kenapa yang ni kita tak boleh dapat jawapan dia? Kita kena reject. Sebab square number mesti positif. Masalah sekarang square number kita negatif. So kita reject lah ni. Tak bolehlah cari sebab x dengan y tu kena real number. Kalau awak square rootkan negative 1, awak akan dapat imaginary number. Kita tak nak. So jawapan dia x equals to plus minus 3. And then kita cari pula y. When x equals to 3, y equals to, masukkan balik dalam equation ni. 3 over 3, which is 1. When x equals to negative 3, y equals to negative 1. So this is the answer. So this is how you do question number 8. Thank you, Erin, for asking. Sorry, 11A. Okay. Boleh? Boleh. Okay, so Thank you, madam. masalahnya selalunya bahagian ni lah yang masalah yang ramai orang selalu working dia salah. Sampai sini dah betul dah. Compare real dengan real, imaginary dengan imaginary. Ini je bahagian complex number yang baru awak belajar ni. Tapi bahagian bawah ni adalah simultaneous equation yang dah lama semua orang belajar daripada form 4 dulu. Okay, so anything else? BC tu sama je macam 11A ni. Cuma dia tukar nombor dan dia tukar real part dengan imaginary part. So should be no problem lah untuk buat 11B and 11C. Okay? Okay. 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 Okay, so kalau tak ada apa-apa, I think that's all for today. Next class, kita akan bincang the rest of the tutorial for topic 1. Yang tu kelas sejam je, saya buat sekejap je lah. Sebab hari ni pun kita dah banyak dah bincangkan nombor. Okay? So that's all for today. Thank you everyone. Siapa yang belum isi kehadiran, tolong isi kehadiran. The link as given, the link pula, the validation code